Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum dan selamat datang ke Sani Edu Channel. Channel ini adalah di bawah bimbingan Akademi YouTuber Guru Malaysia dengan inisiatif Kelab Guru Malaysia dan e-Didik Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Selamat datang ke Sali Edu Channel. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari satu lagi topik yang baru daripada Sukatan Tingkatan 5 KSSM yang bertajuk Setiap Orang Ialah Pemimpin. Jom kita saksikan. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu yaqulu Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Qala وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. Jadi ini yang biasa kita dengar ya. وكلكم راع yang bermaksud dan kamu semua ialah pemimpin, ومسؤول عن رعيته dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Jadi kita semua adalah pemimpin. Setidaknya kita adalah pemimpin kepada diri kita sendiri kerana kitalah yang menentukan sama ada kita ingin melakukan kebaikan. Jadi berdasarkan hadis yang telah kita baca tadi, di dalam ini terdapat 5 tanggungjawab terhadap individu, iaitu yang pertama al-imam. Al-imam di sini merujuk kepada pemimpin. Yang kedua, ar-rajulu ra'in fi ahlihi, pemimpin dalam keluarganya, ini merujuk kepada suami. Yang ketiga, al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, perempuan yang bertanggungjawab di dalam rumah tangganya, ini merujuk kepada tanggungjawab seorang isteri. Dan yang keempat, al-khadimu ra'in fi mali sayyidihi. Al-khadim di sini merujuk kepada pekerja, iaitu pemimpin bagi harta majikannya. Dan yang terakhir, tanggungjawab seorang anak, iaitu ar-rajulu ra'in fi mali abihi, pemimpin yang bertanggungjawab terhadap harta ayahnya. Okey, seterusnya kita lihat satu persatu tanggungjawab ini. Ada 5 tanggungjawab yang telah disebutkan tadi kan. Okey, jadi Ustazah buka kepada murid-murid yang ingin membuat pembentangan tentang salah satu daripada tanggungjawab tadi, iaitu yang pertama, tanggungjawab seorang pemimpin. Baiklah, Atika, dipersilakan. Tanggungjawab seorang pemimpin yang pertama ialah berlaku adil dan menghapuskan kezaliman. Pemimpin tak boleh membelakangkan keadilan semata-mata sebab dia benci kat orang tu, kaum atau bangsa. Dalam surah Al-Nahl pun ada cakap, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan. Pemimpin tidak akan membiarkan kejahatan berlaku begitu saja. Pemimpin perlu mengambil langkah penyelesaian. Pada masa yang sama, pemimpin dia kena jauhkan sifat takbur dan sombong. Yang kedua, menegakkan syariat Islam. Pemimpin wajib memastikan syariat Islam dan dapat ditegakkan dan pentadbiran negara dijalankan mengikut undang-undang Islam. Wajib melantik pemerintah yang mampu melaksanakan tanggungjawab di kalangan umat Islam. Jadi, betul, saya kita sokong. sebagai rakyat perlu bijak untuk memilih pemimpin. Ketiga, menyusun sistem pentadbiran yang cekap dan amanah. Pemimpin tu dia kena amanah lah dalam tugas-tugas yang dia dapat. Dia tak boleh tipu ke, bersubahat. Lepas tu yang keempat, menyediakan infrastruktur yang lengkap. Bersikap toleransi terhadap orang bawahan. Sebagai seorang pemimpin yang bertanggungjawab, dia kenalah selalu bekerjasama semasa melakukan tugasan. Selain itu, dia kena adil dengan membahagikan segala tugasan secara sama rata. Maknanya dia tak boleh gunakan kuasa veto dia sebagai seorang pemimpin tu ya.
Seterusnya kita lihat tanggungjawab yang kedua, iaitu tanggungjawab seorang suami. Yang pertama, memberi nafkah kepada keluarga. Yang kedua, memberi didikan agama kepada isteri dan anak-anak. Yang keempat, memberi perlindungan dan menjaga keselamatan anggota keluarga. Dan yang keempat, melayan dan bergaul dengan isteri dan anak-anak dengan baiknya. Seterusnya tanggungjawab isteri. Baiklah, siapa yang nak cuba untuk huraikan? Okey, baik, Iza, dipersilakan. Okey, yang pertama mentaati suami dan menunaikan haknya. Seorang isteri perlu mentaati suaminya selagi mana suami tidak menyuruh sesuatu perbuatan yang ke arah bertentangan agama. Yang kedua, menjaga maruah diri suami dan keluarga. Contohnya rahsia masalah rumah tangga. Yang ketiga, memelihara dan mendidik anak-anak. Nak didik ni kena ada ilmu. So isteri, bukan isteri je lah, suami pun kena ada ilmu agama yang secukupnya. Nak didik anak-anak dalam ilmu agama dan tidak biasakan diorang dalam anak-anak dalam kemewahan dan perkara yang terlarang dalam Islam. Yang keempat, menguruskan rumah tangga. Dari segi keperluan, makan, pakai anak-anak dan suami supaya rumah tangga dalam keadaan yang terurus. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, terima kasih Iza. Seterusnya tanggungjawab pekerja. Yang pertama, mengikut arahan ketua. Yang kedua, bekerja dengan penuh integriti. Yang ketiga, bekerja mengikut prosedur yang ditetapkan. Dan yang keempat, melaksanakan tugas dengan sempurna. Okey, teruskan Dani. Okey, berbakti kepada ibu bapa sewaktu mereka masih hidup atau telah meninggal dunia. Maknanya kena anak-anak kena selalu ingat kepada ibu bapa lah, sebab ibu bapa ni dia dah penat membesarkan kita. So ingat dah selalu, walaupun dah ada isteri, dah ada rumah sendiri, jangan lupa menjenguk ibu bapa. Okay. Ya, betul tu. Okay, nombor 2, sentiasa mendoakan mereka. Okey, berikan kejayaan kepada ibu bapa. Itu antara cara berbakti ya. Biar mak ayah kita ni menangis kerana kegembiraan dengan kejayaan kita. Jangan ibu bapa kita menangis sebab kegagalan kita. Ya. Sebab sudah payah dia nak lahirkan kita dekat dunia ni. So kita tahu kita tak boleh nak balas jasa ibu ayah. Jadi kita beri kegembiraan kepada mereka. Ni PKP ni kalau mak ayah asyik bising, suruh buat homework, janganlah pula tarik muka. Itu dah memang tanggungjawab seorang ibu dan seorang ayah. Dia nak yang terbaik untuk anak dia. So kita dengar je lah. Kita dengar dan jangan buat sesuatu yang boleh melukakan hati ibu ayah. Sentiasa mendoakan mereka. Tanggungjawab anak, sentiasalah doa kepada ibu bapa supaya mereka berjaya di dunia ataupun di akhirat. Lepas tu doakanlah ibu bapa daripada seksa kubur ataupun seksa neraka. Sentiasa mendoakan ibu bapa masukkan ke dalam syurga. Lepas tu sentiasakan mendoakan ibu bapa sekiranya mereka sakit. Yang keempat, sentiasa berbuat baik dengan ibu bapa dan menyambung silaturahim dengan rakan-rakan mereka. Yang sentiasa berbuat baik ni, jaga mulut lah, cakap baik-baik dengan mak ayah kita, jangan mencarut, jangan maki-maki dengan ibu bapa. Cakap baik-baik, keluarkan ayat-ayat hikmah kepada ibu bapa. Okay, lepas tu menyambung silaturahim ni, kalau ayah atau mak kita kalau bawa anak pergi jumpa kawan-kawan dia ke, lain-lain lah sikit dengan rakan-rakan orang. Jangan sombong. Secara tak langsung kita menjaga maruah mak ayah kita ya. Okey, yang doa tadi tu, so jangan tinggal. Setiap kali lepas solat mesti baca Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Yang itu jadikan amalan setiap kali lepas solat kita baca. Itu je antara cara kita nak doakan ibu ayah kita. Bukan sekali lepas solat je sebenarnya. Bila-bila kita teringat pun kita boleh doakan doa yang sama tu ya. Okey, kita lihat pengajaran hadis. Seperti biasa, untuk pengajaran hadis, Ustazah dah ajar sebelum ni. Untuk jawab pengajaran, kita mesti mulakan dengan sebagai umat Islam kita hendaklah, dan juga ditambah dengan huraian ya. Okey, yang pertama,
kita hendaklah menyedari bahawa setiap individu berperanan sebagai pemimpin yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Yang kedua, kita hendaklah menjalankan tanggungjawab terhadap orang yang dipimpin dengan adilnya dan amanah. Yang ketiga, kita hendaklah memelihara dan melindungi anggota keluarga kita agar selamat di dunia dan di akhirat. Yang keempat, kita hendaklah bertanggungjawab terhadap segala urusan keluarga dan rumah tangga agar keluarga harmoni. Yang kelima, kita hendaklah sentiasa bersikap amanah dalam pekerjaan supaya rezeki yang kita perolehi diberkati oleh Allah. Yang keenam, kita hendaklah berbakti kepada ibu bapa semasa mereka hidup atau setelah meninggal dunia kerana jasa mereka tidak terbalas. Yang ketujuh, kita hendaklah mencontohi sunnah Rasulullah SAW dalam segala aspek kepimpinan kerana baginda ialah contoh ikutan yang terbaik.